Wah, itu Allah. ramai. Sampai depan tu lah. Ha. Tak boleh nak masuk. Lah pasal apa? Orang rumah saya ajak balik. Oh, tak boleh nak Lepas tu masuk. masa Ni rumah mana? rumah duduk ada kat anak bukit lah. Dia Tak main? ikut sekali. Lain ni tak main. Sebelum sampai sini saya pergi melawat rumah Pak Sumi. Ha. Bukit Pagar. Tapi dia tak keluar lah. Tak boleh masuk. tak boleh lah. Semenjak PKP dulu lagi. Ramai berajak sangat. Kan dia gantung depan pagar tu kan, minta maaf tu kan. Tapi saya tak berajak apa-apa pun. Cumanya nak pergi ziarah tengok dia saja. Nak pergi ziarah. Tapi keputusan mesyuarat, anak-anak dia apa semua lebih baik tak jumpa lah pasal dia kan tua uzur. Lepas tu orang mai seluruh Malaysia lagi timbul jadi masalah. Sebab mereka kata orang tua mudah kena virus tu kan. Betul. Itulah siapa pi pun itulah mereka akan beritahu. Kadang-kadang tak ada orang. Pi duk panggil pun mereka diam je lah. Ada mereka duduk dalam tapi tahu ada. mereka tak keluar lah. Tak Saya keluar. bagi salam 3 kali. Ya. Saya nampak saya tu. Maaf tetamu tak diterima kan. Saya saja keluar. Saya bagi salam 3 kali lah. Saya tahu dia pun ada tapi tak apa lah. Sebab saya pun baru tahu pasal Pak Sumit ni. Jadi saya duduk sini dah lama tapi tak tahu cerita pasal Pak Sumit ni. Lepas tu dapat tahu daripada kawan saya pun. Saya dapat tahu daripada KL. Itu yang saya balik main tu. Kira saya ni dah terlambat dah. Saya tahu dah. Tak lambat. Orang lain dapat bersalam, dapat apa, saya nak tengok muka dia. Itu lah tu cerita dia. Tapi saya pergi masa tu tak ada bahajat apa-apa lah. Cuma nak ziarah. Nak ziarah orang tua kan. Kita anggap orang tua, orang alim, orang yang ada ilmu, kita nak berziarah lah. Nak ambil berkat. Ambil berkat. Balik pada tujuan kami datang ni. Ya. Nak minta apa pertolongan sikit lah daripada ustaz. Bukan saya lah, adik saya ni lah. Adik saya ni ada masalah sikit lah. Jadi serah kat dia lah untuk cerita kat ustaz, nak dengar pandangan ustaz. Ya ke? Ustaz apa punya ni kan, apa punya kaedah-kaedah ustaz untuk nak selesaikan masalah ni. Itulah. Macam tu lah. Baik. Saya apa? Kahwin dekat Duto noh. Kahwin? Dekat Duto noh. Dekat 2 Anak tahun. baru dapat dah noh. Anak? Anak baru dapat anak. Oh dapat dah. Alhamdulillah. Baru dapat. Dekat 4 bulan lebih kat 5 orang kan. Alhamdulillah. Tu saya ada masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ni tu saya sendiri pun tak tahu apa punca dia kan. Tu saya. Baru 2 tahun no? Dekat Duto noh saya nikah tu 2019 bulan 3. Oh, ni bulan 3 ni esok lusa. Bukan 18 ke? Tapi bulan 3 lah no. 2019. Jadi ni nak bulan 1 dah, bulan 2, bulan 3 cukup 2 tahun. Betul. Tiba-tiba dia rasa tak tenang. Kau lagu mana? Lari balik. Banyak kali dah buat. Saya pun anak baru kecil. Siapnya. Jadi tu lah. Sebab lah ni jadi macam mana. Dua asing lah ni. Lah ni dia duduk dengan mak mentua dia lah ni. Dan mak pak dia lah. Dengan mak pak dia. Jadi macam mana benda ni dah pergi kat mentua. Jadi sebab dia punya mak tu pun macam tak boleh nak lepas dia. Jadi macam macam kawan lah kan. Lepas tu Yalah. saya boleh anak itu. Saya pun itu ni bersabar benda tu kan. Lepas saya nikah tu apa semua ada lah. Dia jadi batu karang semua kan. Malam pertama saya tak tengok. Tak ada subuh sakit. 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 Tak apalah kita. Sakit batu karang tu. Sakit. Orang kata sakit terus kan kau. Allah, duk. Tai baik pinggang terus kan macam nak panak kan. Allah Akbar. Ish. Apalah pergi ubat PPMC apa semua tak. Yalah kita orang kata baru nikah kita jadi yalah jadi macam tu lah kan. Jadi Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Bawa pergi apa semua. Tu tak apalah. Lepas tu dia mengandung apa semua kan. Ada lah sikit-sikit tu kan. Yalah. Sikit-sikit tu biasa. Bukan senang buah hati nak jadi satu ni. Kita pun bersabar lah kan. Orang kata boleh anak ni mungkin orang kata berubah kot kan. Tapi kesakan lagi. Macam saya ni kerja, kata kerja tak menentu kan. Yalah. Bukan saya tak balik langsung balik kan. Kerja pun kat sini lah. Kan. Jadi orang kata macam mana dia macam kawan nak tu sikit kan. Jadi kita balik tu kadang kita nak gerak nak main rasa kan. Masa tu ya kita ada kerja kan. Kalau boleh kita pagi tu kita nak dia dengan kita anak kita bangun kerja kita pergi kerja kan. Yalah. Balik tu bukan hari pun balik malam. Balik tu kita nak main nak kan. Masa tu ada kan. Ni nak gerak je
balik jadi dia macam kawan tak pergi tidur lah apa semua. Allah. Macam orang lain main motor dia main ke apa semua. Tak apa jadi nampak orang kita nampak berat sebelah mana orang kata kan. Ish. Kami ni dia kurang banyak. Ha? Belah kami ni dia macam kurang banyak lah. Kurang banyak jadi tak seimbang tu kan. Kita tu macam saya nak balik rumah mak saya pun jadi susah. Kalau dapat anak lah kan, takkan kita nak orang kata nak ikut macam tu ya kan. Banyak kes lah duk mai. Ada Saya pun duk tanya dia apa sebenarnya kan, apa yang tak betul saya tanya kan. Dia macam ada sesuatu kan. Saya pun saya tak tahu apa masalah dia tu. Apa yang dia macam ni, banyak kes duk mai. Berkawan 2-3 tahun, berkawan 7 tahun kan. Sebenarnya banyak orang kita ni dia kurang faham ataupun dia silap faham. Contoh dia lupa hakikat hidup dunia ni. Hakikat hidup dunia ni dia ada busuk wangi, dia ada masam-masin dia, dia ada cacat celah dia. Jadi kebanyakan orang dia anggap bila dia kahwin dia akan bahagia, dia akan dilayan macam bidadari kan. Dia ingat dia bahagia lah, rupanya lupa bila kahwin ni kita menanggung beban tanggungjawab. Jadi tu yang kebanyakannya hak dok mai tu macam tu lah. Bila saya kahwin saya nak kena masak, saya nak kena kemas rumah. Dia jadi macam tu. Rupa-rupanya banyak orang kita ilmu rumah tangga ni dia tak apa nak clear elok. Kan? Sebenarnya bila kita kahwin, pertama sebab Allah dan Rasul perintah suruh kahwin. Sunnah para Rasul kahwin ni. Jadi bila kita kahwin, kita menanggung satu beban tanggungjawab. Dalam dia sama Allah Ta'ala angkat martabat kita. Bila kita khidmat pada isteri khidmat pada suami, maka Allah SWT bagi ganjaran pahala yang berganda-ganda. Sebagai contoh, saya kahwin, saya ada isteri kan, anak saya tak kahwin, kami pergi sembahyang naik motor sama-sama, dia dapat pahala 21 je pergi masjid, dapat pahala 21 darjah aja markah. Saya dapat 70. Sebab pasal apa? Saya dapat 3 kali ganda lagi pahala sebab saya kahwin. Tu matlamat hidup. Jadi bila kita belanja duit kita untuk anak kita, untuk isteri kita, dia kira sedekah. Tengok kepada kemampuan lah, dan tak boleh membazir. Bila membazir, Allah Ta'ala laknat balik, hilang berkat pula. Jadi dekat mana kita mampu, kita bagi. Kita hidup dengan seadanya macam tu. Redha je. Alhamdulillah. Lepas pada tu, apa yang berlaku? Dia kata, tak, saya dah setahun kahwin, saya jadi boring. Ada juga baru ni, kes yang sama. 2-3 hari lepas ya. Kebetulan tak dapat anak. Nak dapat anak. Jadi confirm siapa tak dapat anak ni? Sebab mak dia kata, mak kepada perempuan kata, hampa tak hidup ngandung-ngandung lah hampa. Nampak? Macam ada sesuatu benda kepelikan dengan mak mentua dia ni. Jadi menyebabkan bila dia tak boleh pindah keluar. Dia anak bongsu, dia tak boleh pindah keluar daripada rumah mak dia. Rumah perempuan ni. Sebab mana-mana mak dia nak pergi, dia kena bawa. Dia kena pergi dengan anak perempuan dia. Kalau sebagai contoh suami bawa balik pun, sebagai contohlah suami kerja bawa lori, balik 2-3 hari sekali. Elok suami balik, mak pula ajak, jom kita pergi makan Kak Hang demam, jom. Maka anak tu kena tinggal suami tu, nak kena layan mak. Di sini berlaku apa berlaku di sini? Berlakunya ketidakilmuan, ketidakwarasan berlaku pada mak dia. Dia tak faham bila anak dah kahwin, anak tu dah jadi hak suami.
Tapi oleh kerana mak ni anak aku. Betul lah, anak makcik. Tapi makcik kena faham agama ajak bila dia dah kahwin, tanggungjawab dah terletak pada suami, bukan tanggungjawab pada makcik dah. Jadi kes macam ni, mak duk kontrol lagi walaupun dah kahwin. Jadi ni timbul masalah. Tapi nasib baiklah si suami tadi ni pejam mata lah Ustaz. Pejam mata je lah, kata ot pi lah. Ot pun ot 2-3 tahun duk mendam rasa. Bila balik rumah mak sendiri, mak keluarga tanya, mana bini hang? Jadi masalah sepatutnya kita lebih faham dah benda ni. Tak payah duk kontrol dah kita dah selah anak kita dekat orang kan. Tanggungjawab dah beralih pada suami dah. Jadi taat dengan apa? Taat suami. Taat suami dengan tamu. Jadi mak pula marah. Hang no semenjak ada suami ni hang berubah no. Aku yang beranak hang tahu. Dia duk main ugut macam tu pula dah. Jadi anak jadi pening. Anak jadi confused. Anak pula fikir aku tak boleh dahaka kat mak aku. Anak pun tak ada ilmu juga. Kan? Terpaksa ikut mak pula. Dalam dia sama, dia dahaka pada suami. Jadi ilmu lah sebenarnya. Ilmu. Kesan daripada tak ada ilmu. Bukan tak ada ilmu, tapi belajar ilmu. Ilmu banyak. Dalam TV pun selalu tengok dah. Kan ustaz-ustaz duk mengajar, ustazah duk popek dalam TV. Tapi bila main channel tu, dia tukar channel kartun, dia tukar channel Hindustan. Habis bila nak ada ilmu? Inilah kesannya kepada masyarakat yang tidak ada ilmu. Tapi semua perasan ahli syurga semua. Semua perasan ahli syurga. Jangan duk cakap lebih-lebih, dia semua kat kita. Tapi hakikatnya itulah yang berlaku. Jadi apa yang berlaku dengan abang ni saya sangat simpatilah. Baru rasa nikmat rumah tangga, dah ada anak, tiba-tiba diganggu macam ni, kita rasa benda tak patut lah. Nak asal jadi macam apa? Baru nak asal jadi pak. Baru nak asal jadi pak, baru nak manja dengan anak. Jadi sepatutnya mak bapak tu tak boleh kacau lah. Dia kesan dia tinggi. Kesan dia tinggi bila kacau rumah tangga anak-anak ni. Kan? Jadi kesan yang paling kita takut kemurkaan Allah lah. Itu yang kita takut. Jadi tak apa abang. Apa pun berlaku, abang kena kuat. Abang sebagai suami abang kena kuat. Setakat mana abang boleh bersabar, abang sabar dulu. Doa banyak-banyak. Sebab doa seorang suami mesti kena kat isteri. Mesti sampainya. Sebab dia tanggungjawab abang. Jadi abang duduk saja dia, abang teringat makcik ke mak kan? Mak. Makcik kan, ya Allah, peliharalah rumah tangga anak aku ni. Buka pintu hati mereka dua-dua ni, masukkan hidayah, masukkan iman, masukkan kasih sayang, masukkan kerinduan. Baca Fatihah, hantar pergi kat mereka. Ya Allah, aku hadirkan Fatihah ni untuk isteri aku. Sebut nama dia. Ya Allah, aku hadirkan Fatihah ni untuk isteri aku dan mak mentua aku. Buka pintu hati mereka, masukkan hidayah, masukkan iman. Tu tanda iman lah tu. Sekali kata ustaz ni mulut uduhnya kata orang tak beriman. Dia kalau orang beriman, dia tak macam tu. Kalau orang iman yang betul, mana ada iman tapi rosak. Iman rosak tempat dia dalam neraka juga tu. Kalau orang iman betul, sebagai contoh kan ada satu kisah tu kan. Rumah 2 tingkat kan. Ada satu kisah siapa Rumah 2 tingkat, mak ayah duduk bawah. Anak duduk atas. 3 atas. Kan? Suami dia pergi niaga. Anak dia dalam dia sama, Allah Ta'ala uji ayah dia sakit. Bila anak dua atas ni, 3 atas ni. Bila ayah dia sakit, abang dia panggil, "Dek, turun sat, tengok ayah ni, ayah sakit." Adik dia keluar, "Abang minta maaf bang, suami saya tak ada rumah." Tak apalah, kita tunggulah suami balik. Maka dia masuk dalam rumah, abang dia pun masuk dalam rumah tengok ayah dia sakit. Kan? Beberapa hari tu, kan, suami dia tak balik lagi. Maka dia pun keluar, "Dek, ayah tak ada dah dek." Anak perempuan dia keluar, "Minta maaf abang, suami saya tak balik lagi." Nampak sampai macam tu. Kalau fikir kita orang Melayu ni tu gamak hang no. Kan? Tapi orang beriman macam tu.
Orang beriman dia macam tu. Kalau kita ni Allah, satu kampung, satu daerah kecoh. Kata hang memang anak deraka lah hang ni. Tak. Dia tak deraka, dia taat. Tapi abang dia pun oleh kerana ayah dia pun tak kecil hati. Kan, abang dia pun tak kecil hati sebab dia pun faham agama. Maka harmoni lah. Kalau kita lah mampu. Amboi takkan tak boleh kot. Dia kalau timbul macam-macam lah. Tapi hakikatnya agama macam tu. Kita tengok orang dulu-dulu punya kefahaman agama. Ada satu kisah ni, perempuan ni anak orang kaya. Anak orang kaya. Kira orang paling kaya lah kawasan situ. Ni cerita dulu-dulu. Nak cerita orang dulu punya iman. Takdir dia, jodoh dia dengan orang yang paling miskin di situ. Anak tuan rumah ni, anak orang kaya ni, takdir Allah jodoh dia orang paling miskin di kawasan itu. Miskin tak miskin dia, depa makan ni tak macam orang, depa makan kacang je. Tak mampu nak beli benda lain, makan kacang je. Jadi suatu hari macam suami dia ni duk usaha dah, tapi tak timbul, orang kata tak naik tangan. Duk usaha nak bagi bina rezeki keluarga ni, tapi tak naik tangan orang kata. Duk makan kacang tu. Kalau tak silap saya minta maaf. Tapi bijirin lah, kacang gitu je. Benda-benda macam tu je. Jadi suatu hari mak dia hak kaya-kaya ni buat kenduri. Maka jemputlah depa pi. Jadi bila depa pi, suami isteri ni pi tengok makanan penuh. Dengan ayam tonggek, dengan kambing bakar semua. Lepas tu isteri ni kata apa? Ya Allah. Dia makan kacang. Dia tengok apa semua tu, mak dia tanyalah pasal apa tak ambil makanan. Dia kata mak, saya dah biasa dah makan ni. Kacang ada tak mak? Kacang ada tak? Maka dia ambil kacang makan. Sebab apa yang dia fikir? Apa perasaan suami aku kalau mak pak aku tahu kata aku dah duduk dengan suami yang paling miskin, duduk makan kacang. Dia nak jaga maruah suami dia. Sanggup tak makan daging pangkang, ayam pangkang apa semua tu. Hanya takut mereka tanya kehidupan hang macam mana dengan suami hang. Nampak? Jadi apa yang berlaku, suami dia pun fikir yang sama. InsyaAllah kalau aku makan ni macam mana isteri aku dalam rumah tu, dia makan kata. Suami dia pun minta kacang juga. Nampak? Berkat daripada mereka ni yang iman mantap macam ni, maka keturunan mereka tu adanya lahir seorang muhaddis, satu orang imam. Saya tak boleh nak sebut takut silap fakta. Berkat daripada ketaatan tadi. Ketaatan isteri nak jaga maruah suami tu menyebabkan keturunan mereka tu ada yang orang hebat-hebat lah, alim-alim dalam perawi hadis ni. Hebat kan? Jadi macam yang adik tadi, yang adik duduk atas rumah, hak cerita mula-mula tadi tu, taat dengan suami sampai ayah meninggal apa semua tu kan. Apa berlaku? Bila ayah dia meninggal, ayah dia main dalam mimpi, ayah dia beritahu Rasulullah sangat suka pada anak dia. Yes. Tu kata payah, bab iman ni kita nak terang payah. Jadi kalau semua pakat ada rasa tanggungjawab, ada rasa tu, tak akan berlaku lah macam ni. Kan, tinggal suami, walari anak, taat duk ikut mak apa semua, sepatutnya tak berlaku lah. Tak berlaku lah benda-benda macam ni. Jadi apabila benda-benda ni berlaku, maka kelang kabutlah hidup ni. Dia jadi macam dengan orang yang bukan Islam, selera keturunan tak tahu ke mana. Macam kita nasab jaga, kita tahu kita daripada ayah kita, tuan kita, kita boleh tahu. Tapi orang yang bukan Islam, dia pun tak ada nasab keturunan dah, berselera kan. Sedap-sedap tengok, minta maaf abang, ini bukan anak abang, anak pak wu saya. Aduh kan. Kehidupan orang bukan Islam macam tu, kehidupan kita ada. Kalau ada juga kehidupan kita macam tu, bermakna teruklah dia. Ada suami tapi duk setubuh dengan pak ulama apa semua tu kan, sampai mengandung apa semua sekali. Maknanya itulah iman dia. Jadi ada perkara ni, saya tahu ini satu masalah besar kat abang lah. Saya yakin dia beban. Tapi abang kena faham satu benda, no?
kita jangan musnah hidup hanya kerana seorang wanita. Kita jangan musnah hidup kita musnah hanya kerana seorang wanita. Minta maaf tak? Minta maaf. Ustaz cakap je apa yang Ustaz tak rasa ni kan. Sebab kami pun nak tahu jawapan juga. Kita jangan musnah hidup hanya kerana seorang wanita. Pesan Pak Sumit kat saya. Pak Sumit kata apa? Cik, ada orang anak 5, ada orang anak 10, tetapi isteri dia tu tak semestinya sahabat kita lagi, tak semestinya dia kawan kita lagi. Saya bingung fikir. Kita tak faham mendalam. Tak faham. Macam mana? Dia panggil saya, Cik. Faham dah ni? Tak faham Pak Syuib. Tak faham. Takkan tak faham. Ada anak 5 ataupun anak 10 orang. Maknanya kalau ada anak ni lambang kebahagiaan lah orang kata kan. Tapi martabat isteri tu, dia martabat dia kawan ke, dia boleh jadi kawan ataupun kalau dia sama dia boleh jadi sahabat. Faham tak ni? Tak faham bakso. Apa beza sahabat dengan kawan? Saya rasa sama bakso Sama je saya kawan, sahabat kan sama je kan. Tak sama dia kata. Tak sama. Kawan ni kalau dia main rumah kita kan, dia boleh main kat ruang tamu je, kawan. Dia tak boleh masuk lebih dari tu. Tapi kalau sahabat dia boleh pergi sampai dapur. Saya lagi tak faham Pak Syuib. Saya lagi tak faham. Susah senang. Dia pun teranglah, sahabat ni depan kita baik, belakang kita dia tikam kita. Kalau sahabat ni depan kita baik, belakang kita pun baik, malahan dia sanggup jadi benteng untuk bela kita. Itu sahabat. Jadi hang carilah isteri yang menjadi sahabat hang. Dia pesan kat saya macam tu. Jadi keputusan nanti abang. Kalau abang boleh bertahan, boleh sabar, abang sabar sat dulu. Kita pakai doa sat, kan? Tapi kalau abang rasa bincang balik dengan mak apa semua, dengan keluarga, kalau abang rasa tak boleh nak buat apa dah ni, pergi mahkamah, pergi agama lah, gitulah. Daripada nak melarat. Tapi saya nak beritahu dengan abang, kita orang lelaki kena kuat. Abang cuba bertahan rumah tangga abang. Abang cuba tahan, doa lagi, sabar lagi, doa lagi, sabar lagi, ikhtiar lagi, doa lagi, sabar lagi. Cuba elak daripada perceraian. Sebab perceraian dia satu musibah besar kepada anak-anak. Kita sebagai lelaki cuba bertahan. Walaupun dia dah pergi mahkamah pun, dah bincang kat mahkamah pun, kata saya main mahkamah ni untuk kaunseling saja, bukan nak cerai. Kalaupun isteri itu minta cerai, tetap saya tak mau cerai demi anak saya. Lawan juga. Sampai mahkamah buat keputusan, hang kena cerai. Baru cerai. Baru puas hati kita. Sampai dia dah tak ada apa lah. Tak sampai hakim buat keputusan. Hang kena cerai bini hang. Kalau tidak kami akan hukum dayus kat hang. Baru kita cerai, biar kita puas hati. Bertahan sampai macam tu. Bertahan sampai peringkat macam tu. Demi keping hati anak tadi tu. Sebab saya masa nikah ni ada satu benda, dua benda tu saya rasa macam saya tak tahu. Macam ada sembunyi ke apa yang takut sebelum kahwin tu saya tak tahu dia ni macam mana ke kan. Kita kadang kita tengok sifat orang ni macam orang normal apa semua kan. Kita tak perasan langsung. Takut itulah benda tu, macam sebab saya rasa ada macam benda yang saya tak tahu. Macam dia ada cuba elok. Apa yang berlaku ni kan, bukan kat dia saja, family dia pun sama. Sebab dia family dia, kita kata macam ontor ni kan. Ontor ni kalau kata dia nak macam mana, macam jadi macam ni kan, dia kena siap nak dah. Tapi tak tahulah yang saya pergi tu, saya tak dengar pun lah. Tak dengar pun kita hang nak main ni, hang balik lah ikut dia apa semua. Tak tahulah, mungkin saya balik tu boleh kata saya tak tahulah tu kan. Tak dengar pun lah. Apa yang saya dengar macam dia nak bagi putih tu. Pisah lah. Ya, bagi motor tu kita jadi orang kata benda tu
Mungkin ada sebaliknya yang saya tak tahu kan. Sebab tu saya ada shock satu benda lah pasal handphone itu. Dia buat password kan. Dia dah lah bagi tahu kata ada apa. Dia tanya ada apa password lah. Password ni saya baru hubung kata kan. Saya dah takut apa kata mana kita beli rahsia orang ada buka ni tak boleh lah. Saya sendiri pun tak hubung lah. Cek kalau nak cek apa pun. Kata kita tak ada rahsia apa. Tapi macam ada sesuatu saya tak tahu dia sembunyi. Benda apa tu saya tak tahu kan. Saya takut dia ada masalah apa kan. Dia tak boleh nak bagi tahu kan. Dia banyak kes. Abang baru kahwin setahun lebih. Ya. Ada kes main sini beberapa kes. Anak 7 dah. Umur 54 dah. Menopause dah. Minta maaf Kak Tak apa. Suami ustaz umur 70. Dia umur 54. Bercinta dengan budak lelaki umur 36. Ada dalam 7 orang anak tu seorang cacat. Tinggal 7 orang dengan ustaz ni. Ustaz teriak mai sini. Mai teriak. Saya kata pasal apa ustaz teriak? 4 bulan dah ustaz tinggal rumah. 4 bulan dah tinggal rumah. Di mana anda tahu? Tak balik. Tanya. Baru ustaz tu mengaku. Dia pun malu jugalah sebagai suami isteri buat macam tu. Saya kata macam ni ustaz. Ustaz boleh berhubung dengan dia tak? Boleh. Pujuk dia balik dah. Pujuk. Tapi dia tak mau balik ustaz Saya kata macam ni ustaz. Ustaz minta tolong telefon dia sekali lagi. Kata kalau dia nak cerai pun tak apa. Tak apa. Tapi mai sini dulu. Kata mai jumpa Ustaz Syukri dulu. Maka dia pujuk-pujuk, mailah sini. Mai. Isteri dia mai, ustaz duduk sini. Duduk masak. Tak suka. Benci sangatlah. Tapi pasal ustaz kata nak buat proses cerai laju langsung mai lah. Tu yang dia sanggup mai. Tu mai sini sembang. Sembang tanya. Akhir sekali saya kata saya minta maaf banyak Kak saya tua dah. Saya pun tua dah, 50-an juga. Kak pun 50-an juga. Saya seorang lelaki yang sejati. Saya ada nafsu, saya sempurna lagi. Saya tak gila lagi. Ikhlas saya beritahu dengan Kak. Orang lain saya tak tahulah. Pak Wuk Kak tu umur 36, dia tak nak kahwin lagi. Ikhlas saya beritahu dengan Kak. Kan saya sebab minta maaf Kak, saya minta maaf sungguh ni Kak Kak Saya Kak bagi free dengan saya, saya tak mau Kak. Kereta api boleh kona dah dalam tu Kak Kak dah tua dah. Kak pun dah menopause dah. Esok lusa nak menopause dah. Dia tu nak main Kak Percaya dia kat saya. Sebab dia tak kahwin lagi. Kalau bahasa kasarnya, dia saja nak main korek-korek Kak je. Lepas tu dia tinggal macam sampah je. Percaya je kat saya. Mencerit. Wah! Mencerit. Saya kata saya bukan nak hina Kak. Saya nak bagi tahu Kak anak 7 dah. Orang kan trailer boleh kona, boleh buat U-turn dah. Minta maaf Kak, saya minta maaf semua ni. Nak cerita apa yang berlaku ni. Wah, menjerit. Bila dia menjerit tu baru kita doa. Baca dulu. Yalah, betul lah. Lagi sedap. Kak, saya minta maaf, saya bukan nak hina Kak nak selamat, kesian dengan ustaz kita ni. Ya, betul. Tinggal pula anak cacat 7 orang pula. Lagi pula nak likan apa lagi dah. Dunia ni bohong je. Kan? Kalau hang kahwin pun dengan budak umur 36 tu, tak tentu bahagia lagi, sama aja sebab dia pun makhluk juga. Kita bukan dalam syurga. Dalam syurga nanti baru confirm bahagia. Confirm derita. Kan? Lagi pula hidup lama dah nak mati dah. Menjerit, waktu dia menjerit tu kita doa. Kan Nabi baca ada wa nunazzilu minal Quran ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kan waktu tu hati berbolak tu kan. Doa tu terus peluk ustaz. Tadi dia marah dah kira. Waktu marah tu kita berdoa untuk hati dia terbalik tu kan.
Itulah alhamdulillah. Wah pum peluk ustaz. Kata ustaz dah. Ustaz balik sambung di rumah. Tu wah teriak peluk ustaz. Wow keluar. Terus balik ustaz balik Ustaz balik bersambung kat rumah saya 4 bulan dah ustaz cuti. Payah. Syaitan. Nafsu syaitan. Jadi ada perkara ni abang. Abang dah kahwin. Takdir abang itulah jodoh abang. Jadi dah ni apa? Abangnya fikir apa-apa. Sebab bila kita dah akad nikah, busuk wangi kita kena terima. Lebih kurang kita kena terima. Lah ni tak apa. Pak telefon tu abang delete dulu. Abang ketepikan dulu, jangan duk fikir lagi. Kan biar pergi dengan dia. Budak-budak muda kan. Biar pergi dengan dia. Itu urusan dia dengan Allah. Yang pasti aku dah nikah dah hang, aku dah nikah dengan dia. Lah ni masih ada ikatan dan dia tanggungjawab aku. Jadi apa yang patut kita buat? Kita doa. Kita doa no? Kita doa lagi dan lagi. Sebab hati manusia ni Allah yang pegang. Allah yang pegang. Dan untuk sama abang jaga semayang elok. Masuk waktu je abang semayang. Dan untuk sama sampai abang buat kerja tu abang istighfar banyak-banyak untuk gembirakan Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Untuk gembirakan Allah. Dengan harapan Allah gembirakan balik kita. Kan? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mak sayang kat abang habis yakmat dah. Tapi Allah yang Maha baik tu 70 kali ganda sayang kita ni. Lebih daripada sayang mak tu. 70 kali ganda. Jadi dalam sama abang istighfar, dalam sama abang selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab abang ingat satu, yang pegang hati manusia ni Allah. Jadi bila kita selawat pada Nabi, Allah bagi rahmat kita 10 kali ganda. Betapa gembiranya sebab kekasih dia kita duk sebut. Maksudnya macam itulah. Kan? Selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, dan untuk sama kita doa dengan harapan benda ni akan tenang, akan boleh harmoni balik demi sekeping hati si baby kita, cucu kita. Nanti dia tak ada ayah. Ataupun mungkin kahwin lain dapat ayah lain. Kesian dengan dia. Nanya dia. Dia tak sama. Abang sebagai lelaki, abang cuba bertahan dulu. Kalau dia nak pergi pejabat agama, pergi. Abang pergi. Tapi keputusan saya tetap tak mau. Tak. Kita lelaki ni ada perangai sombong kita. Perempuan pun ada juga. Tapi berlakon pergi lah, dah saya sayang dia. Tapi dah mati kita pasti anak. Kita meluat tak kira. Dah. Dengan perangai kainah tu. Tapi dengan demi anak kita. Saya sayang dia. Mereka akan kaunseling apa semua kan. Lepas tu kau-kau pergi bercara depan hakim minta maaf. Tak payah duk ambil peguam-peguam buang masa buat habis duit 4-5 ribu je. Bohong je. Sebab kita ada satu kuasa veto tau. Orang lelaki ni minta maaf tuan hakim. Saya tetap tak mau bercerai. Pening hakim. Sampai satu peringkat lawan hujah dah melampau sangat baru abang timbul balik. Tuan hakim, dia ni keluar rumah tanpa kebenaran saya. Tuan hakim, dia ada hubungan dengan lelaki lain tanpa pengetahuan saya. Baru timbul balik. Tu dia main syekh lah tu. Dah penutup tak mau juga, tak selesai juga. Kita baru keluar balik lah. Apa dia kesilapan depa tu. Sampai hakim kata, okey, saya menggunakan kuasa saya untuk membubarkan perkahwinan ni, awak kena cerai bini awak. Tak apa, biar kita perhati. Tapi sebelum pada tu kita doa, baik.